Pengertian zakat dari segi bahasa, ia adalah suci, subur, berkat dan berkembang. Dalam pengertian perkataan bersih dan suci ini, zakat ialah membersihkan harta daripada hak orang lain dan mensucikan diri daripada sifat kedekut dan bakhil. Dalam erti kata lain, zakat membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang lain. Manakala dari segi istilah syarak pula, ia adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Untuk rukun zakat, ialah mengeluarkan sebahagian daripada hartanya yang mencukupi nisab dengan menamatkan kuasa pemilik ke atasnya dan memberi milik kepada orang miskin, serta menyerahkan kepadanya ataupun diserahkan kepada orang yang mewakilinya, iaitu pemerintah ataupun pengutip zakat. Syarat sah menunaikan zakat ialah niat, iaitu memberi milik at-tamlik. Untuk sahnya pemberian zakat disyaratkan dengan cara diberi kepada orang yang lebih berhak. Oleh itu tidak memadai setakat memberi guna atau setakat memberi makan, tetapi ia mestilah dengan cara memberi milik. Antara syarat wajib menunaikan zakat ialah: pertama, mestilah Islam. Mengeluarkan zakat adalah ibadah yang diterima dan wajib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak wajib zakat ke atas harta orang kafir. Kedua, merdeka, iaitu bukan hamba, di mana mereka bebas mencari rezeki yang halal dan tidak dihalangi oleh sesiapa pun. Ketiga, milik sempurna, iaitu harta mestilah dimiliki sepenuhnya dan dapat digunakan pada masa yang dikehendaki tanpa terikat dengan kebenaran orang lain. Keempat, sempurna dari segi pemilikan dan keupayaan mengurus harta. Dan kelima, cukup nisab, iaitu kadar minima yang telah ditetapkan untuk mewajibkan zakat. Sesetengah harta yang hendak dizakatkan mestilah bersamaan atau lebih nilai emas 85 gram emas mengikut harga semasa seperti zakat emas, pendapatan, wang simpanan dan saham. Manakala sesetengah harta menggunakan kadar nisab yang tersendiri seperti zakat ternakan, tanaman, rikas dan perak. Cukup haul ialah berlalu tempoh setahun. Harta dimiliki. Perkiraan haul dalam hukum syarak adalah berdasarkan pada tarikh Hijriah 354 ataupun 355 hari. Apabila genap setahun harta dimiliki, barulah diwajibkan zakat. Untuk zakat perniagaan pula, perniagaan dalam bahasa Arab ialah ijarah, iaitu bermaksud jual dan beli untuk mendapatkan untung. Semua jenis perniagaan wajib ditaksir zakat selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak, sama ada perniagaan sendiri, perkongsian, berhad, koperasi atau lain-lain. Dalam kes perkongsian, zakat dikenakan ke atas jumlah keseluruhan nilai harta, iaitu sum value yang dimiliki oleh rakan kongsi. Nilai zakat yang dikenakan atas setiap rakan kongsi dikira mengikut nisbah modal yang disumbangkan oleh setiap individu yang menyertai perkongsian tersebut. Perbahasan fiqh mengklasifikasikan sumber zakat perniagaan seperti berikut. Perniagaan berasaskan barangan seperti kedai runcit, borong, pasaraya, industri dan lain-lain. Perniagaan berasaskan perkhidmatan seperti bank, bengkel, kereta dan lain-lain. Kaedah perkiraan pula, bagi sesebuah perniagaan yang mempunyai penyata kewangan yang lengkap, pengiraan zakat adalah berpandukan kunci kira-kira, iaitu Statement of Financial Position. Contoh kira-kira boleh dilihat di atas. Untuk zakat emas dan perak, diwajibkan zakat adalah dari jenis tulen, sama ada dalam bentuk jongkong, biji, wang, perkakas atau perhiasan rumah ataupun perhiasan seperti cincin, gelang, rantai dan seumpama dengannya. Zakat emas ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu emas pakai yang dipakai sebagai perhiasan walaupun hanya sekali dalam tempoh setahun. Emas simpan, iaitu emas yang tidak dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun. Bagi emas yang bercampur dengan perkara lain seperti batu permata ataupun emas putih, ianya akan dikira zakatnya mengikut peratusan emas tulen sahaja. Contohnya boleh dilihat dekat slide di atas. Untuk zakat wang simpanan, ini pada dasarnya wang yang telah disimpan di dalam akaun simpanan seperti tetap, semasa, saham,
saham amanah serta lain-lain bentuk simpanan. Antara contoh jenis-jenis wang simpanan iaitu simpanan di institusi perbankan, simpanan berbentuk pelaburan di institusi kewangan seperti amanah saham, tabung haji, KWSP, litat dan seumpama dengannya, mahupun simpanan di rumah. Kaedah perkiraan simpanan tetap adalah zakatnya 2.5% daripada keseluruhan simpanan tersebut, manakala simpanan biasa zakatnya 2.5% dari nilai terendah cukup nisab dalam tempoh simpanan tersebut. Zakat wang simpanan KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja ataupun litat lembaga tabung angkatan tentera dan seumpama dengannya, caruman wang simpanan wajib dizakatkan apabila cukup syarat-syaratnya, dan zakat wajib dikeluarkan serta-merta apabila pencarum mengeluarkan wang tersebut sama ada membeli rumah, bersara dan sebagainya, dan jumlah pengeluaran tersebut mencapai atau melebihi nisab. Permulaan tarikh haul diambil kira apabila cukup nisab dari jumlah simpanan yang telah dicarum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Syamsi bin Ibrahim Asri. Okay, saya akan menceritakan tentang dua jenis zakat. Yang pertama adalah zakat tanaman dan yang kedua adalah zakat ternakan. Okay, untuk zakat tanaman ni, zakat tanaman ni dia bermaksud jenis tanaman ataupun buah-buahan yang menjadi makanan asasi manusia yang mengenyangkan dalam keadaan biasa dan ia boleh disimpan atau ia tidak mudah rosak. Okey, antara contoh tanaman ataupun buah-buahan yang dikenakan zakat adalah seperti kurma, anggur kering, gandum, barli, beras atau padi dan sebagainya. Okey, untuk syarat tambahan pula, untuk zakat tanaman ni, zakat dikenakan terhadap mana-mana hasil tanaman yang ditanam oleh manusia itu sendiri dan bukannya tanaman yang tumbuh secara semula jadi. Okey, untuk kaedah kiraan zakat tanaman ni, yang pertama, zakat tanaman dikenakan sekiranya hasil tanaman itu menyamai ataupun melebihi 1000 kg, iaitu bersamaan dengan 400 gantam Baghdad, iaitu 5 ausuk. Okey, yang kedua pula, tanaman yang menggunakan tenaga manusia atau selainnya seperti binatang dan jentera atau dengan perbelanjaan yang banyak, maka zakat terhadap tanaman tersebut ialah sebanyak 5% atau bersamaan dengan 1/20 bahagian. Okey, kemudian yang ketiga pula adalah bagi tanaman yang menggunakan aliran air hujan atau aliran air secara semula jadi, maka zakat terhadap tanaman tersebut adalah sebanyak 10%, iaitu bersamaan dengan 1/10 bahagian. Okey, seterusnya adalah zakat ternakan. Okey, zakat ternakan ni adalah zakat yang dikenakan ke atas binatang-binatang yang diternak oleh manusia, yang mana ianya terdiri daripada lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan juga unta, dan hendaklah sempurna syarat-syaratnya. Okey, kemudian untuk syarat tambahan pula, zakat ternakan ni hendaklah ianya saimah, iaitu bermaksud ianya dipelihara di padang terbuka pada kebanyakan masa, di mana kehidupan dan kesihatan haiwan tersebut hanya bergantung kepada pemakanannya di tempat terbuka itu. Okey, untuk bahagian kaedah pengiraan zakat ternakan ini, okey, zakat akan dikeluarkan apabila bilangan ternakan tersebut melebihi kadar nisab. Contohnya, yang pertama untuk haiwan seperti lembu dan ataupun kerbau, zakat ternakan akan dikenakan apabila ianya mencukupi 30 ekor ataupun melebihi 30 ekor tersebut. Okey, untuk haiwan kedua iaitu kambing ataupun biri-biri. Okey, zakat ternakan akan dikenakan terhadap haiwan tersebut apabila ianya mencukupi 40 ekor ataupun lebih. Dan untuk yang ketiga adalah unta. Untuk haiwan tersebut, zakat ternakan akan dikenakan apabila ianya mencukupi sebanyak 5 ekor ataupun
melebihi 5 ekor tersebut. Okey, kembali lagi bersama saya, iaitu Muhammad Nizam bin Muhammad Suhaimi. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan juga iaitu jenis 3 zakat, iaitu zakat pertama adalah zakat galian, zakat pendapatan dan zakat saham. Okey, zakat pertama iaitu zakat galian. Terbahagi kepada 3 jenis bahagian iaitu ma'adin, kaz dan yang terakhir sekali adalah rikaz. Ma'adin adalah sumber semula jadi yang tersimpan di dalam bumi seperti emas, belian, timah dan sebagainya. Okey, kaz pula adalah gelaran kepada harta yang ditanam oleh manusia sendiri di dalam bumi bagi tujuan tertentu. Contohnya, harta yang ingin disembunyikannya dan tuannya telah meninggal dunia, ataupun harta terbabit telah berkurun-kurun lamanya sehingga keturunannya telah melupainya. Yang terakhir sekali adalah rikaz. Rikaz pula adalah gelaran kepada kedua-dua jenis galian di atas. Namun pada umumnya, setiap harta yang tertanam di bumi ini akan dipanggil sebagai rikaz. Okey, pembahagian zakat bagi hasil galian ini adalah sebanyak 20% daripada sumber terbabit. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, harta terpendam yakni rikaz bila ditemukan seseorang, zakatnya 1/5 yakni 20% daripada hasil temuan terbabit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang zakat fitrah. Pertama, pengenalan zakat fitrah ialah zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan yang beragama Islam yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kedua, dalil kewajipan mengeluarkan zakat. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat. Selain itu, Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas manusia dengan mengeluarkan 1 gantang kurma atau 1 gantang gandum ke atas setiap orang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan yang terdiri daripada orang Islam, dari riwayat Muslim. Ketiga, iaitu syarat-syarat wajib. Zakat fitrah terdiri daripada 5 hukum, iaitu wajib ialah apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan sehingga terbit matahari keesokan harinya. Afdal sebelum solat hari raya. Sunat sepanjang bulan Ramadan, manakala makruh ialah selepas solat hari raya sehingga terbenam matahari pada 1 Syawal, dan haram selepas terbenam matahari pada 1 Syawal. Kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah ialah 1 gantang Baghdad bersamaan 2.70 kg beras atau senilai dengannya. Kadar ini berdasarkan ketentuan oleh pihak berkuasa agama negeri-negeri. Terakhir ialah hikmah mengeluarkan zakat fitrah adalah menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara golongan kaya dan miskin. Zakat fitrah juga dapat menguatkan hubungan persaudaraan kasih sayang antara golongan kaya dan miskin. Golongan kaya yang mempunyai kelebihan dapat berkongsi harta yang telah diberikan oleh Allah kepada golongan miskin melalui pengeluaran zakat. Seterusnya, menangani masalah pengangguran, iaitu orang yang miskin tidak mempunyai modal yang minimum untuk menjalankan sesuatu perusahaan atau pekerjaan. Oleh itu, jika sistem zakat berjalan mengikut hayatnya, sudah tentu orang yang miskin berhak menerima bahagiannya. Akhir sekali, dapat membersihkan hati daripada sifat keji yang memberi kesan kepada masyarakat, iaitu sifat dendam, iri hati dan hasad dengki. Bagaimanapun, sifat tersebut akan menjadi parah dalam masyarakat jika tiada lagi sifat berkasih sayang, tolong-menolong dan saling bersimpati. Oleh itu, apabila zakat dilaksanakan, hasilnya akan jelas kelihatan dan kesannya yang menakjubkan. Ia dapat membersihkan jiwa daripada sifat hasad dengki dan iri hati, serta mengeratkan hubungan persaudaraan sekalipun mereka berbeza dari segi kemewahan dan kekayaan.
Okay, saya akan menerangkan tentang isu berkaitan dengan kadar pembayaran zakat dan juga kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan isu tersebut. Okey, salah satu isu yang timbul dalam kadar pembayaran zakat adalah kadar pembayaran zakat yang melibatkan zakat pertanian. Isunya adalah apakah kadar yang dikenakan apabila tanaman berkenaan digiro secara bercampur-campur, iaitu kadang-kadang ia digiro secara menggunakan air, sumber air semula jadi, dan kadang-kadang pula tanaman tersebut digiruskan menggunakan air daripada tenaga manusia. Okey, berdasarkan salah satu pendapat ulama, sekiranya nisbah kedua-duanya adalah sama banyak, maka zakat yang dikenakan adalah sebanyak 7.5%. Namun begitu, Imam An-Nawawi menyebut menurut dalam mazhab Syafi'i, jumhur ulama berpendapat keputusan kadar pembayaran zakat ni adalah mengikut jenis pengairan mana yang petani itu menggunakan untuk menyiram tanamannya. Sekiranya petani itu digunakan tenaga manusia untuk menyiram tanamannya, maka zakatnya adalah sebanyak 5%, walaupun kadang-kadang ia menggunakan air secara semula jadi, seperti air hujan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan situasi kaedah fiqh itu, kaedah yang sesuai untuk dikaitkan dengan pendapat para ulama adalah kaedah yang bernama al-umuru bimaqasidiha, yang bermaksud tiap-tiap perkara itu mengikut tujuannya berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu adalah berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang ia niatkan. Okey, kaedah ini telah menunjukkan bahawa para ulama mencadangkan terhadap mana-mana individu yang ingin membuat pembayaran zakat, namun ia tidak tahu apabila tanamannya bercampur-campur girusan daripada sumber air yang mana melibatkan sumber air manusia yang menggunakan tenaga manusia dan juga sumber air secara semula jadi, maka ulama berpendapat tengok dia punya mana satu sumber air utama yang ia gunakan untuk menyiram tanaman tersebut. Sekiranya ia menggunakan lebih banyak sumber air yang menggunakan tenaga manusia, maka kadar zakat yang dikenakan terhadapnya adalah mengikut kadar yang ditentukan terhadap kadar zakat yang ditentukan terhadap sumber air yang menggunakan jirusan tenaga manusia, walaupun kadang-kadang ia mencampurkan jirusan dengan menggunakan sumber air secara semula jadi. Ini kerana setiap sumber yang lebih utama atau banyak yang digunakan oleh petani untuk membesarkan tanaman adalah perkara yang diniatkan oleh petani itu sendiri, dan ulama mengajarkan kita untuk mendahulukan apa yang utama dalam melaksanakan sesuatu perkara. Isu kedua pula adalah satu isu yang agak menarik untuk diketahui oleh orang awam, iaitu zakat untuk orang yang ditimpa musibah seperti banjir, puting beliung, tanah runtuh dan sebagainya. Isu ini telah menjadi perdebatan pada musim-musim terkujur. Berlaku bukan hanya ahli jawatan kuasa yang bertanggungjawab dalam pembagian zakat, namun kepada penduduk yang terjejas pada ketika itu sama ada boleh mengambil ataupun tidak pemberian yang dihulurkan, kerana bimbang jika bantuan terbabit tidak cukup syarat untuk penduduk mengambilnya. Seperti yang kita sedia maklum, di negara kita ini akan mengalami hujan lebat pada akhir tahun yang akan menenggelamkan kampung yang terletak di kawasan rendah di negeri-negeri tertentu. Namun pada tahun 2014 yang lalu, banjir yang luar biasa telah menyebabkan beberapa buah negeri di pantai timur lumpuh ditenggelami banjir.
termasuk di negeri saya iaitu Kelantan, dan kampung saya juga tidak terkecuali dalam kejadian banjir ini. Isu ini terjadi apabila air banjir mula reda dan semua penduduk telah pulang ke rumah masing-masing. Apabila bantuan sampai, ada setengah penduduk telah menyatakan kepada golongan tertentu seperti golongan orang kaya supaya tidak mengatakan bahawa mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil bantuan kerana telah dikira sebagai mengambil hak orang lain. Sedangkan banjir terbabit telah menenggelamkan semua rumah, tidak kira orang kaya ataupun miskin. Oleh kerana itu, ada yang rela berlapar akibat mengikut apa yang disampaikan oleh golongan ini, dan ada juga yang tidak kisah dan tetap mengambil barang keperluan terbabit dan menyebabkan saling mengata di antara mereka. Sehubungan dengan itu, Mufti Wilayah Persekutuan telah mengeluarkan fatwa bahawa orang yang ditimpa bencana ini seperti banjir, puting beliung, tanah runtuh dan sebagainya yang mengakibatkan tempat tinggal dan tanaman mereka terjejas, diperbolehkan mengambil zakat kerana tergolong di dalam golongan ke-6 iaitu gharimin, yang bermaksud golongan yang berhutang disebabkan mereka hilang segala-galanya dan perlu memulai hidup yang baru setelah bencana terbabit reda. Dalam isu ini saya telah mengambil satu kaedah fiqh iaitu kesukaran membawa kepada keringanan. Mengapa saya mengambil kaedah fiqh ini? Ini kerana berdasarkan pengalaman yang dialami oleh diri saya sendiri ketika berada di tempat pemindahan. Amat sukar untuk menukar pakaian tanpa dilihat oleh orang lain walaupun kita sedaya upaya untuk tidak dilihat. Memandangkan tempat terbabit dipenuhi oleh orang ramai. Itu lelaki yang mengatakan, jika perempuan pula akan lebih sulit untuk menjaga aurat mereka disebabkan tiada tempat untuk dikhususkan untuk menukar pakaian, dan tempat tidur sangatlah dekat di antara satu sama lain disebabkan kepadatan orang pada waktu itu, seperti yang di dalam gambar tempat pemindahan di sekolah terbabit. Itu adalah gambar sebenar tempat saya dan 4 buah kampung lain menjadikannya sebagai pusat pemindahan. Boleh bayangkan situasinya macam mana. Disebabkan keadaan yang boleh dikatakan sukar untuk mengelak, kekeringanan muncul iaitu dimaafkan jika terlihat aurat tanpa sengaja ataupun tinggal di dalam bilik yang sama walaupun tanpa ikatan yang sah akibat tiada tempat lain untuk diduduki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Muhammad. Saya dari kelas di PHU 6B, Normatik di HU 201924409. Di sini saya akan terangkan apakah itu wakaf. Wakaf dari segi syarak ialah bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya, iaitu harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta itu diwakafkan hingga ke akhirnya semata-mata kejaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh mana-mana individu. Wakaf ini terbahagi kepada dua, iaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Sebelum itu, saya akan terangkan apakah rukun-rukun wakaf. Yang pertama, rukun wakaf yang pertama ialah pewakaf. Mesti ada pewakaf, iaitu wakif. Yang kedua, harta yang boleh diwakafkan, iaitu mauquf. Yang ketiga, iaitu penerima wakaf, mauquf alai. Yang keempat ialah lafaz wakaf, iaitu sirah. Seterusnya ialah wakaf ahli. Wakaf ahli atau dikenali sebagai wakaf zuriat adalah harta atau manfaat yang diwakafkan oleh wakif kepada mauquf alaih, iaitu seorang atau lebih daripada seorang daripada keturunan wakif bagi tujuan kebajikan dan mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakaf ini telah dikhususkan manfaatnya kepada ahli keluarga yang telah ditentukan oleh pewakaf. Dalam kata lain, telah ditulis di dalam wasiat atau diberitahu secara lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Rashika binti Ramli daripada kelas di PHU 6A. Seterusnya saya akan menerangkan tentang
wakaf khairi, iaitu wakaf kebajikan. Okey, pertama sekali, wakaf khairi ini terbahagi kepada dua bahagian. Antaranya ialah wakaf am dan wakaf khas. Okey. Wakaf am ini bermaksud sesuatu wakaf yang diwujudkan oleh pewakaf bagi tujuan manfaat yang umum mengikut hukum syarak. Manakala maksud wakaf khas pula bermaksud sesuatu wakaf yang diwujudkan oleh pewakaf bagi tujuan manfaat yang tertentu bagi umat Islam mengikut hukum syarak juga. Okey, seterusnya contoh wakaf am ialah wakaf yang berbentuk kemudahan ataupun pembangunan ekonomi bagi umat Islam dalam menerusi pelbagai aktiviti yang dijalankan berasaskan hukum syarak. Maafkan saya. Manakala contoh bagi wakaf khas ialah seperti mewakafkan tanah untuk tujuan membina masjid, surau, sekolah agama ataupun perkuburan Islam dan lain-lain yang dikhususkan oleh pewakaf tadi. Okey, jadi dalam wakaf khairi ini ada dua bahagian, iaitu wakaf am dengan wakaf khas seperti yang saya terangkan tadi. Wakaf am ini adalah untuk diberikan manfaat yang umum. Kalau wakaf khas pula manfaat yang bertujuan. Jadi itu sahaja dari saya mengenai wakaf khairi. Segala yang baik datang dari Allah dan yang buruk datang dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya, isu-isu mengenai wakaf. Antara isu yang berlaku adalah masalah dalam penafsiran penggunaan wakaf yang berdasarkan pendapat ulama. Okey. Cadangan penyelesaian kepada isu ini iaitu isu masalah dalam penafsiran penggunaan wakaf ini boleh dirujuk dalam kaedah yang ketiga, iaitu kaedah yang kesukaran mendatangkan kesenangan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut dalam surah Al-Imran ayat 92 yang bermaksud, kamu tidak akan memperolehi kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Sadaqallahul Azim, dalam surah Al-Imran ayat 92. Dalam ayat Al-Quran ini, orang yang lebih mencintai Allah akan rela mengorbankan harta yang dicintainya dengan menginfakkannya di jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam konsep penggunaan wakaf ini, konsep ini adalah luas yang merangkumi ibadah fardu ain dan ibadah fardu kifayah. Okey, itu sahaja dari saya. Sebarang keburukan datang dari diri saya sendiri dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya ialah isu kedua, iaitu isu pengusiran penduduk di tanah wakaf pada tahun 2019 yang lalu. Kronologi kes ini bermula pada tahun 2019 dan telah berlaku sedikit kekecohan di sebuah blok tanah wakaf di Jalan Mengkuang di Butterworth, Pulau Pinang. Tempat tersebut dikenali sebagai tanah wakaf Abdul Qaud. Tempat tersebut telah menjadi tempat tinggal kepada 47 isi rumah yang sudah tinggal di sana selama beberapa generasi. Walau bagaimanapun, penduduk di sana telah diberi notis awal untuk melakukan pengosongan rumah mereka pada Mac tahun tersebut. Susulan perkara tersebut telah dihasratkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang untuk melakukan projek pembangunan di situ. Penduduk di sana telah melakukan protes sebagai tanda solidariti dengan penduduk dan melakukan kritikan
terhadap kerajaan negeri kerana didakwa kerajaan negeri mahu mengusir mereka dari tanah tersebut. Dalam kes ini telah berlaku banyak campur tangan untuk membantu penduduk tersebut, antaranya ialah Parti Sosialis Malaysia PSM dan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang pada masa itu sendiri. Dan pada 21 Januari 2020, kira-kira 30 penduduk di kawasan tersebut telah masuk dan dipindahkan ke rumah baru di apartmen An-Nur di Teluk Air Tawar yang berkejauhan sejauh 8 km dari kediaman lama mereka. Mereka telah ditawarkan unit berkeluasan 1064 kaki persegi dengan kabinet dapur secara percuma. Kaedah fiqh yang telah digunakan dari isu tersebut ialah kaedah fiqh yang keempat, iaitu kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan, iaitu menolak kerosakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Apabila ada pertembungan di antara kerosakan dan kemaslahatan, maka hendaklah diutamakan menolak kerosakan kerana syarak lebih mengambil berat terhadap perkara-perkara tegahan daripada suruhan. Maksud menolak kerosakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan ialah jika berlaku sesuatu perbuatan atau yang disuruh atau diizinkan oleh syarak, seperti kes di atas, penduduk di kawasan tanah wakaf tersebut pada mulanya telah mengambil suatu solidariti untuk membantah perkara tersebut kerana mereka sudah tidak ada tempat tinggal jika mereka berpindah. Walaupun telah diberi notis awal untuk keluar dari kawasan tersebut atau dari rumah mereka, bukan semua daripada penduduk tersebut berduit untuk membeli rumah atau menyewa tanah atau menyewa rumah selepas mereka keluar dari rumah tersebut. Oleh yang demikian, mereka telah melakukan bantahan tersebut sebagai suatu perkara untuk melindungi hidup mereka dan nyawa mereka. Justru apabila timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang pada masa tersebut telah memberi rumah untuk mereka tinggal, maka mereka memilih untuk menerima tawaran tersebut dan berpindah ke apartmen An-Nur di Teluk Air Tawar. Mereka beranggapan walaupun mereka berterusan membantah perkara tersebut, tidak akan berlaku apa-apa perubahan, malahan akan memberi lebih banyak kesusahan kepada mereka. Contohnya masalah yang mereka akan hadapi jika terus berkeras untuk membantah dan tidak berpindah ialah nyawa mereka. Berkemungkinan mereka akan diusir secara kasar, lalu tiada tempat tinggal untuk mereka tinggal. Nyawa mereka juga mungkin akan terancam dengan dari faktor cuaca, faktor kelaparan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, untuk bahagian kesimpulan pula, zakat, fitrah dan wakaf adalah merupakan jenis-jenis perkara baik yang dituntut di dalam agama Islam kerana ia dapat menghakis sifat-sifat buruk dalam diri manusia seperti bakhil, tamak dan sebagainya. Selain itu, ia dapat menyatupadukan umat Islam yang mana ia akan mengelakkan berlakunya penindasan antara golongan kaya dan juga miskin ataupun golongan atasan dan juga bawahan. Oleh yang demikian, zakat, fitrah dan wakaf mempunyai hikmah yang tersendiri, sama ada hikmah kepada pemberi ataupun hikmah kepada penerima itu sendiri. Sehubungan dengan itu, kaedah fiqh bertindak sebagai cara untuk menentukan pengurusan zakat, fitrah dan wakaf dengan lebih teratur dan menyesuaikan mana-mana masalah yang menyukarkan umat Islam untuk melaksanakan zakat, fitrah dan wakaf dengan seikhlas hati.